hiburan mendidik jiwa daripada Muawiyah Ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghadabu minasyaitan, wasyaitanu khuliqa minan nar, wal ma'u yudfi'un nar, fa idza ghadiba ahadukum falyaghtasil." Maksudnya, kemarahan daripada syaitan, dan syaitan diciptakan daripada api, sedangkan air memadamkan api. Apabila seseorang daripada kamu marah, maka hendaklah dia mandi. Hadis riwayat Abu Nuaim. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung daripada kesusahan dan kesedihan, daripada kelemahan dan kemalasan, daripada sifat pengecut dan bakhil, daripada bebanan hutang dan kekuasaan manusia. Vaksin COVID-19 bakal tiba penghujung bulan ini dan akan diberikan secara berperingkat percuma untuk rakyat Malaysia. Jom jadi pemanggil bertuah dan sertai kuis inspirasi menerusi slot warna pagi, destinasi dan ekspresi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 22 Februari hingga 16 April 2021. Rebut peluang menangi barangan cendera hati eksklusif IKIM. 3 pemenang setiap hari. Hanya di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Faiz Haji Osman di Express IKIM, Inspirasi Inforia Islami. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua dan terus setia bersama kami IKIM Inspirasi Inforia Islami. Setiap hari Khamis 9 malam kita nak bawakan pengajian ilmu kita dalam siri Maulid at IKIM untuk sama-sama kita dengar dan pelajari, dan kali ini kita dah pun sama-sama masuk nak belajar tentang menelusuri dan meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah pengajian ilmu kita ni kita sama-sama belajar berpandukan kitab Seindah Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ini seperti biasa bersama dengan tetamu kita, tak lain tak bukan Tuan Guru kita Al-Fadil Ustaz Muhadir Haji Joel dah pun berada atas talian waktu ini bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sihat ke? Alhamdulillah sihat. Faiz, bagaimana, sihat? Saya sihat, Alhamdulillah. InsyaAllah Ustaz, malam ni kita nak sambung lagi pengajian ilmu kita dalam siri Maulid Adikim, dan untuk kita pelajari tentang akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini insyaAllah pengajian kita tentang tajuk Sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat akan kita dengarkan. Jadi anda seperti biasa boleh tonton di Facebook dan juga dengarkan siaran ini menerusi radio kami. Silakan Ustaz untuk pengajian kita pada malam ini untuk kita dengar sama-sama dalam Maulid Adikim. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma walhamdulillah mil'u kulli ardin wa sama'. Wassalatu wassalamu ala syamsil anbiya wa imamil atqiya. Habibina wa azimina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah Yasin Habibillah Taha Rasulillah الفاتح والخاتم والناصر والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم.
والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. خير ما أحييكم به تحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. Syukran jazilan saudara Faiz yang baik hati dan pendengar rancangan Maulid yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam Jumaat hari Khamis sebegini, insya-Allah kita akan bicarakan tentang sosok tubuh yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam dengan kita fokuskan akhlak peribadi yang dimiliki oleh Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Tujuannya ialah untuk kita tahu, bila kita tahu, kita akan cuba meneladani dan mengikuti akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Seperti yang Faiz sebutkan tadi, kita akan bicarakan bagaimana Nabi kasih dan sayang kepada umat. Sebelum itu kita lihat sedikit perbincangan minggu lepas bagaimana pengakuan daripada isteri-isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian para sahabat, tentang keunggulan, kehebatan, ketinggian akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat sedikit sebelum kita mulakan tajuk baru pada malam ini tentang pengakuan kaum Nabi sendiri yang belum beriman pun, orang Quraisy itu tetap walaupun mereka tidak menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi akhlak Nabi yang sudah mereka kenali seawal mereka kenal Nabi di bumi Makkah dengan sifat-sifat terpuji, tetap mereka tidak boleh untuk tidak mengakuinya. Ini disebut oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, "Lamma nazalat hadhihi al-ayah wa anzir 'ashiratakal aqrabin." Ketika turun ayat ini, iaitu artinya tadi, berikanlah peringatan kepada kaum kerabatmu yang terdekat. Surah Asy-Syu'ara ayat 214. Ketika turun ayat ini, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatta sa'ida as-safa. Nabi pun keluar daripada rumah menyahut panggilan ayat ini, lalu Nabi naik ke Bukit Safa. Tuan-tuan, puan-puan yang melakukan ibadah ataupun manasik haji dan umrah tahu tempat mas'a, tempat sa'i. Jadi bukit yang pertama kita bermula sa'i itu namanya Bukit Safa. Nantinya akan menuju ke Bukit Marwah. Jadi Safa dan Marwah. Nabi naik di atas Bukit Safa. Orang zaman dahulu, ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh sesiapa pun naik di atas Bukit Safa itu. Sehingga ditugaskan ada seorang budak untuk mengawasi. Siapa pun yang naik di situ tanpa kebenaran, tanpa ada permit lah kata kita, nanti akan dihukum orang itu. Sebab Bukit Safa menjadi tempat untuk pemberitahuan. Hal-hal yang penting, contohnya sesuatu yang nak diumumkan oleh ketua-ketua kabilah, ataupun ada ketua kabilah yang meninggal, ataupun akan berlaku keraiyat dalam keluarga ketua-ketua kabilah. Di situlah nanti akan dibuat sesuatu pengumuman. Jadi orang akan berkumpul di kawasannya di situ. Jadi orang akan tahu siap. Kalaulah ada pengumuman di Bukit Safa, itu mesti perkara penting. Kalau lain daripada Bukit Safa, itu mungkin pengumuman ataupun perkhabaran yang biasa-biasa sahaja. Jadi Nabi antara orang yang boleh naik ke Bukit Safa tadi. Ketika Nabi naik, apa yang dibuat? Fahatafa. Nabi pun menyeru, memanggil. Nabi sebut dengan Ya Sabahah. Ya Sabahah. Panggilan Ya Sabahah itu maksudnya menunjukkan sesuatu yang penting. Lebih kurang kalau bahasa kita ni ambil perhatian, lebih kurang begitu. Tapi dalam bahasa Arabnya Ya Sabahah. Faqalu, lalu
orang ramai pun bila mendengar Nabi sebut begitu, man hadzal ladzi yahtif? Siapa yang menyeru ni? Qalu, mereka mengatakan Muhammad. Muhammad, sebab mereka belum mengakui sebagai Rasulullah lagi. Sebab itu disebut dengan Muhammad. Fajtama'u ilaihi. Lalu orang-orang Quraisy tadi pun berkumpul dekat ke Safa mendengar apa yang nak dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun mengatakan, ya bani fulan. Nabi menyebut kaum ataupun bani kabilah tertentu untuk meraihkan kaum ataupun bani-bani tadi itu. Ya bani fulan, ya bani fulan. Nabi sebut satu-satu. Sehinggalah Nabi sebut, ya bani Abdi Manaf. Nabi sebut, wahai kabilah ataupun bani Abdi Manaf. Ya bani Abdil Muttalib. Wahai bani Abdul Muttalib. Lalu fajtama'u ilaihi. Makin ramailah yang datang, bertemu dan berkumpul di situ. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam, ara'aitakum law akhbartukum anna khailan takhruju bi safhi hadha jabal? Apakah pendapat kamu kalau aku bagi tahukan kepada kamu semua bahawa ada satu pasukan tentera berkuda akan keluar melalui kaki bukit ini untuk menyerang kamu? Akuntum musaddiqiyya? Apakah kamu akan membenarkan apa yang aku ucapkan ini? Lalu kata yang mendengar itu, walaupun mereka belum beriman lagi, ma jarrabna alaika kadhiba. Kami tidak pernah mendapati kamu berdusta. Bermaksud Nabi tidak pernah berdusta. Sebab itu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun gelaran baginda dengan Al-Amin itu sejak belum Nabi mendakwah Islam dan mengajak kepada Tuhan yang esa lagi, belum lagi Nabi sudah dikenal dengan Al-Amin, yang sangat jujur. Sehingga nanti kita akan bicarakan bagaimana dalam peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi nak berhijrah ke Al-Madinah. Waktu itu tinggal Sayyidina Ali masih di Makkah. Nabi katakan, wahai Ali, barang-barang yang ada dalam rumah ini adalah milik orang-orang Quraisy. Nanti kamu kembalikan mereka satu persatu. Jadi orang kafir Quraisy ketika itu, walaupun mereka tidak beriman dengan risalah ataupun dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah sebahagian memusuhi Nabi, dan orang Islam ketika itu tetap mereka yakin dengan kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka titipkan ataupun simpankan barang-barang mereka itu di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian hadirin, walaupun mereka tidak beriman, walaupun mereka tidak menerima dakwah Nabi, tetapi nilai kejujuran yang ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diakui sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Dalam hadis yang kita bacakan tadi, mereka mengakui bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bercakap bohong, tidak pernah berdusta. Kita akan lihat nanti dalam hadis-hadis yang akan datang bagaimana pengakuan-pengakuan orang-orang kafir Quraisy ini tentang akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta kepada seluruh umat, tidak kira Islam ataupun tidak Islam. Mari kita lihat bagaimana kasih sayang Nabi kepada umat. Dan baginda inginkan untuk bertemu dengan umat akhir zaman. Ini kasih sayang yang pertama sekali. Nabi kasih dan sayang pada kita semua, dan Nabi ingin nak jumpa dengan kita semua. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbarah. Nabi datang ke kawasan perkuburan. Faqala, lalu Nabi mengatakan, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Salam sejahtera ke atas kamu wahai penghuni kubur kaum mukminin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Dan sesungguhnya kami insyaallah akan bertemu dengan kamu. Ini suatu
kata-kata daripada Nabi untuk menenangkan roh-roh orang-orang yang beriman yang sudah meninggal dunia terlebih dahulu. Lalu baginda mengatakan, wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana. Aku sangat gembira sekiranya kita dapat melihat saudara-saudara kita. Terkejut para sahabat. Awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Mereka pun tanya, tidakkah kami ini saudara-saudara Tuhan wahai Rasulullah? Nabi menjawab, antum ashabi. Kamu semua adalah sahabatku. Wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'd. Sedangkan saudara-saudara yang saya nak jumpa sangat ini belum datang lagi pun. Maksud belum muncul lagi. Kita lah umat akhir zaman ini. Lalu para sahabat bertanya, kaifa ta'rifu man lam ya'tu ba'd min ummatika ya Rasulullah? Bagaimana Tuhan tahu wahai Rasulullah umat yang belum datang pun? Tapi bagaimana Tuhan tahu? Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wasallam menjawab, ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalatun baina dhahrai khailin duhmin buhmin. Apa pendapat kamu kalau ada seorang lelaki punya seekor kuda yang berbulu putih di dahi dan di kakinya, dan kuda itu berada di tengah-tengah sekelompok kuda yang hitam legam? Lalu kata Nabi, ala ya'rifu khailah? Apakah kamu rasa dia tahu tak kudanya tadi? Kudanya tadi ada berbulu putih di dahi dan di kakinya, dan kuda tadi itu berada di tengah-tengah sekelompok kuda yang hitam legam. Sudah pasti itu satu yang kontrast. Bermakna boleh diketahui kuda yang berbulu putih di dahi dan di kaki tadi. Lalu para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, bahkan ya Rasulullah dia kenal kudanya itu. Nabi SAW mengatakan, fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu'. Sesungguhnya nanti umat yang saya ingin sangat nak berjumpa dengannya nanti, mereka datang dalam keadaan muka dan kaki mereka itu putih bercahaya kerana bekas wuduk. Itu yang dipanggil di dalam perbahasan fiqh dengan ghurrah. Ghurrah itu adalah ketika kita membasuh kepala jangan hanya di hadapan ataupun di ubun-ubun sahaja. Tidak, walaupun itu paling minimum kita nak basuh kepala, tetapi basuhlah ke seluruh kepala. Itu namanya ghurrah. Kemudian ketika membasuh kaki, jangan hanya cukup di buku lali sahaja. Kita tahjil. Tahjil maksudnya dia lebih sampai ke tengah betis begitu. Jadi kalau ghurrah tadi tu dia lebih sehingga sepenuh kepala, dan kalau tahjil itu kalau kita basuh tangan tidak cukup hanya ke lutut tapi sampai ke hampir ke ketiak. Dan kalau kaki biar kita basuh jangan hanya sampai ke buku lali, walaupun itu wajib di situ, lebihkan sampai ke tengah betis. Itu namanya ghurrah untuk kepala, dan tahjil untuk tangan dan untuk kaki. Kenapa tu hadirin? Sebab nanti air wuduk yang lepas daripada tahap ataupun ukuran yang wajib itu akan bercahaya nanti di hari kiamat, sehingga Nabi tahu ini adalah umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Lalu Rasulullah mengatakan Nabi kenal sebab kesan wuduk itu. Kita juga sudah pelajari bahawa wuduk ini adalah sudah ada sejak Nabi-Nabi dahulu pun, syariat dahulu pun sudah ada wuduk. Sebab itu wuduk ini dipanggil syariah al-qadimah, syariat yang dahulu-dahulu tu Faiz. Apa beza wuduk kita dengan wuduk umat yang terdahulu? Dua bezanya Faiz. Satu, ghurrah. Ghurrah tadi kita basuh kepala biar sampai seluruhnya. Yang kedua, tahjil. Apa dia tahjil? Ketika membasuh kaki tidak cukup hanya dengan kedua buku lali itu sampai situ, lebihkan. Begitu. Nabi kenal sebab nanti di kedua-dua tempat itu akan bercahaya. Lalu Nabi mengatakan, wa ana faratuhum 'alal haud. Akulah nanti yang akan mendahului mereka ke telaga haud, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Jadi Nabi sangat kasih
dan sangat sayang kepada umat sehingga Nabi bercita-cita kalaulah dapat berjumpa dengan mereka. Ini luar biasa. Sepatutnya kita yang nakkan berjumpa dengan Nabi. Tapi Nabi terlebih dahulu nakkan sangat berjumpa dengan kita ini. Masya Allah, ini kasih sayang yang sangat luar biasa. Ingin berjumpa dengan umat yang belum pun hadir. Tetapi Nabi telah mencintai dan ingin sangat untuk berjumpa dengan mereka. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan golongan yang Nabi inginkan ini. InsyaAllah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebentar lagi kita akan lihat beberapa lagi hadis bagaimana Nabi kasih dan sayang kepada umat, insya-Allah. Hadza wabillahi taufiq. Wa ajmalu minka lam tara qattu 'ayn wa atyabu minka lam talid Ibu 102.7 FM.
Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan. Terus setia bersama di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bicara kita menerusi Maulid at IKIM. Kita bersama dengan Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Joel dalam siri menelusuri dan mempelajari tentang akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa baraka wasallam. Dan tadi dah pun kita dengarkan awal tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih dan sayang terhadap umat baginda. Dan insya-Allah kita nak sambung lagi pengajian ilmu kita pada malam ini. Silakan Ustaz untuk sambungannya. Baik. Syukran jazilan Faiz dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Anas bin Malik, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, menggambarkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat kasih dan sayang kepada umat. Sehingga baginda pernah sebutkan, tuba liman amana bi wa ra'ani. Beruntunglah orang yang beriman kepadaku dan bertemu denganku. Marratan, Nabi sebut sekali je tu. Tapi Nabi sebut, wa tuba liman amana bi wa lam yarani. Beruntunglah orang yang beriman kepadaku walaupun belum pernah bertemu denganku. Kalau yang tadi Nabi sebut, beruntunglah orang yang beriman kepadaku dan bertemu denganku, sekali je Nabi sebut. Tapi Nabi sebut, beruntunglah orang yang beriman kepadaku walaupun belum pernah bertemu denganku, Nabi sebut 7 kali. Seumpama kalau saya tambah lagi 6 kali, wa tuba liman amana bi wa lam yarani, 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 wa tuba liman amana bi wa lam yarani. Saya komplitkan jadi 7. Begitulah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata beruntung sampai 7 kali. Orang yang tidak pernah pun lihat saya tetapi dia beriman dengan saya. Kenapa tu hadirin? Kenapa luar biasa sangat? Kerana dalam keadaan biasa, kalau seseorang itu ada depan kita ni dan kita lihat wajah dia, kita lihat badan dia, kita nak beriman dengan dia tak masalah sebab kita lihat dan memang kita lihat, kita kenal orang dia tu, tetapi belum tentu kita boleh percaya dengan orang yang kita tak pernah jumpa pun. Kalau umpama sebegini, ada seorang datang dan pinjam duit umpamanya dalam 500 pada kita, kawan kita yang rapat, insya-Allah kita percaya dengan dia, yakin sebab orangnya ada dan dia pun dah janji nak bayar begini-begini. Kita nak bagi 500, insya-Allah rasa tenang sebab memang kita tahu ada orangnya. Tapi tiba-tiba contohnya anonymous, orang yang kita tidak tahu, kita sedang mungkin ber-Facebook ataupun ber-WhatsApp, keluar nombor, kita tak tahu pun siapa orang tu. Tiba-tiba message, boleh tak saya nak pinjam kamu 500? Kita tak kenal pun, salam pun tidak, apa pun tidak. Apakah mungkin kita akan meminjamkan duit kita ni? Dengan kata 500, 50 pun kita rasa macam ragu-ragu. Begini. Tetapi ketika ada, Masya Allah, yakin betul-betul kita kalau orang itu yakin betul-betul walaupun tak pernah berjumpa dengan orang tadi, itu memang sangat luar biasa. Itulah yang Nabi subhanallah sangat ingin berjumpa dengan umat akhir zaman. Tak pernah pun jumpa dengan Nabi, tapi pegang dengan Nabi, beriman dengan Nabi, percaya dengan risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat luar biasa. Itulah yang menyebabkan Nabi sangat-sangat nak jumpa dengan kita semua. Allahumma amin. Hadirin, kalau tadi kita bicarakan Nabi ingin bertemu dengan umat akhir zaman, sekarang mari kita lihat. Nabi inginkan supaya ramai umat Nabi akan masuk syurga. Itu tanda juga Nabi kasih dan sayang kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan, kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin. Kami pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu kemah. Satu kemah ni sekitar 40 orang. Lalu Nabi mengatakan,
Ataradawna an takunu rubu'a ahli jannah. Apakah kamu mahu, kamu redha kalau kamu semua menjadi 1/4 penduduk syurga? Penduduk syurga semua tu 1/4 adalah kamu. Kamu mahu tak? Qulna, kata kami semua, kata Sayyidina Ibnu Mas'ud, na'am, ya Rasulullah. Nabi pun bertanya lagi, ataradawna an takunu thulutha ahli jannah? Apakah kamu redha, kamu mahu supaya kamulah yang akan menjadi 1/3 ahli syurga? Lebih banyak lagi. Tadi 1/4, ni 1/3. Qulna na'am. Lalu kami menjawab, ramai-ramai kami jawab, lebih kurang 40 orang tadi itu, na'am, ya Rasulullah, malah lebih bagus. Nabi tanya lagi, ataradawna an takunu syatra ahlil jannah? Apakah kamu redha, apakah kamu mahu untuk menjadi separuh ahli syurga tu? Jadi ahli syurga keseluruhan tu, separuhnya adalah kamu. Masya Allah. Qulna na'am. Lalu kami mengatakan, ya Rasulullah. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad di dalam kekuasaannya, iaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, inni la arju an takunu nisfa ahlil jannah. Sesungguhnya aku sangat inginkan untuk kamu semua, wahai sahabatku, untuk menjadi sebahagian ahli syurga. Maksudnya 1/2. Wadzalika anna al-jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimah. Sebab syurga tidak akan dimasuki melainkan orang yang jiwa yang beriman kepada Allah. Wa ma antum fi ahli syirki illa kasya'ratil bayda fi jildi thawdil aswad. Tidaklah kamu kalau dibandingkan dengan ahli syirik, orang kafir, melainkan seperti sehelai bulu putih yang ada pada lembu hitam. Lembu hitam ada satu bulu putih. Banyak tak? Sudah pasti tak banyak. Maksudnya kekafiran itu lebih banyak. Au kasyaratis sauda fi jildi saudil ahmar. Ataupun kamu seperti sehelai bulu hitam pada lembu yang berwarna merah. Lembu tu berwarnanya merah keseluruhannya. Tapi ada satu yang hitam, sedikit kan? Begitu. Jadi maksudnya nak tunjukkan Nabi risau juga dengan ramai lagi yang tidak beriman daripada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Tetapi Nabi inginkan separuh ahli syurga itu adalah umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam. InsyaAllah dengan keberkatan ajaran dan dakwah Nabi Faiz untuk ajak kita pada tauhid, mengenal Allah, insya-Allah nanti antara yang paling ramai masuk dalam syurga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Begitu kasih sayang Nabi. Nabi inginkan biar umat baginda yang paling ramai masuk ke dalam syurga. Bukan masuk syurga je, tetapi paling ramai masuk dalam syurga. Luar biasa sekali kasih sayang Nabi kepada umat. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita lihat bagaimana Nabi sayang kepada umat dengan Nabi inginkan umat ini dimudahkan oleh Allah, diberikan kesenangan oleh Allah. Sayyidatina Aisyah mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam muntasiran min mazlamatin zulimaha qattu." Aku tidak pernah sekalipun melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas kezaliman yang menimpa diri baginda. Tidak pernah pun malam yuntahak min maharimillahi syai'un, selama mana ia tidak melanggar perintah-perintah Allah. Maksud, kalau Nabi dikasari, Nabi dizalimi pada diri baginda, tetapi bukan pada syariat, Nabi tetap sabar, Nabi tak balas pun, Nabi tenang sahaja. Tapi jangan dalam perkara yang melanggar perintah Allah. Fa idzan tuhika min maharimillahi syai'un, tapi jaga sekiranya ia melanggar larangan-larangan Allah, kana min ashaddihim fi dzalika ghadaba, maka bagindalah yang paling kuat, yang paling bersungguh marahnya dalam perkara tersebut. Jangan dikacau tentang, jangan dilanggar perintah Allah itu. Kalau
tentang diri Nabi dikasari, Nabi dizalimi, Nabi dicerca, dicemuh, Nabi sabar, tidak membalasnya. Tetapi kalau tentang sesuatu yang melanggar perintah Allah, umpamanya syirik kepada Allah ataupun tidak mahu solat, melanggar perintah-perintah larangan Allah, Nabi yang paling kuat marahnya itu. Wama khuyyira baina amrayni, tidaklah Nabi ketika memilih di antara dua perkara, illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun ma'thama, melainkan baginda akan memilih perkara yang lebih mudah selama mana perkara itu tidak menyebabkan dosa. Kalau ada dua perkara, Nabi akan pilih yang paling ringan. Untuk umat baginda pun ringan melakukannya asalkan ia tidak melibatkan dosa. Masya Allah, begitu. Nabi sangat inginkan supaya umat ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Hadis yang kita bacakan tadi daripada Sayyidina Ibnu Mas'ud tentang mereka berada dalam kemah tadi itu kan, dan Nabi inginkan untuk ramai umat baginda menjadi ahli syurga tu. Hadis itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Mari kita lihat kasih sayang Nabi seterusnya kepada umat. Nabi inginkan umat baginda paling ramai minum air telaga baginda nanti. Dalam kitab-kitab Tauhid, antaranya kitab Jawharatul Tauhid, Al-Imam Ibrahim Al-Laqani, dan kitab Tuhfatul Murid yang disyarah oleh Al-Imam Al-Bajuri syarah kepada kitab Jawharatul Tauhid tadi, disebutkan bahawa setiap Nabi punyai telaga masing-masing. Sayyidina Samurah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli nabiyyin hawdan." Sesungguhnya setiap nabi memiliki haud ataupun telaga masing-masing. Wa innahum yatabahuna ayyuhum akthar waridah. Mereka berbangga diri siapa di antara mereka yang paling banyak umat yang akan minumnya nanti. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inni arju an akuna aktsaruhum waridatan." Sesungguhnya aku mengharapkan akulah yang paling ramai pengikutnya nanti yang minum daripada telaga nanti. Mudah-mudahan ya Faiz, kita semua akan dapat minum telaga air daripada telaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Sekarang mari kita lihat kasih sayang Nabi kepada umat. Nabi inginkan umat selamat daripada api neraka. Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan, kana ghulamun yahudiyyun yakhdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa marida. Dahulu ada seorang budak iaitu Yahudi. Budak ni keturunan Yahudi. Dia membantu Nabi, lalu dia sakit. Budak tadi tu kira macam pembantu Nabi lah. Jadi dia sakit. Sakitnya itu sehingga membawa kepada kematian dia. Nabi Masya Allah datang. Fa'atahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Nabi datang menziarahinya, menjenguknya. Faqa'ada 'inda ra'si. Lalu Nabi duduk dekat dengan kepala budak tadi itu. Faqala, lalu Nabi mengatakan kepadanya, faqala lahu aslim, masuklah Islam. Dia tadi kan orang Yahudi. Lalu Nabi mengatakan, masuklah Islam. Fanadhara ila abihi wa huwa 'indah. Budak tadi itu tak jawab, tapi dia lihat ayahnya yang duduk dekat dengan dia dan duduk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, lalu kata ayahnya mengatakan pada anaknya tadi, ati' Abul Qasim, taatlah Abul Qasim, iaitu taatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama, lalu dia pun ikut nasihat ayah dia. Fa aslama, lalu dia pun masuk Islam. Masya-Allah. Apabila dia masuk Islam, subhanallah, meninggal dia ketika itu. Dia sempatlah masuk Islam.
diislamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia meninggal. Apa yang berlaku? Fa kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa yaqul, lalu Nabi pun setelah keluar daripada rumah tadi, jenazah budak tadi sudah ada di situ, Nabi keluar daripada rumahnya, Nabi mengucapkan alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya daripada api neraka. Masya Allah, begitu gembiranya Nabi. Kalau tidak tahu apa yang terjadi pada budak itu yang tak masuk Islam. Tapi ketika dia masuk Islam, sudah pasti insya-Allah dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, terhindar daripada api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Di dalam Musnad Imam Ahmad menyebutkan apa kerja budak tadi itu. Kana yad'u lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam wudu'ahu. Dia selalu bawa air wuduk kepada Nabi, wa yunawiluhu na'lain, dan selalu mengambil 2 selipar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, sebentar lagi kita akan lihat bagaimana Nabi kasih dan sayang kepada umat, bimbang kalau umat diazab. Sebentar lagi insya-Allah. Hadza wabillahi taufiq. Radio IKIM membawa kepada anda pengisian yang lebih mendalam di Warna Pagi bersama Haji Pian dan Hazwan. Ustaz Syarizan Daud Aturabi untuk motivasi pagi. Mari kita juga gunakan peluang ini untuk mantapkan. Terdapat juga lagu-lagu nasyid yang terbaik. Terus setia bersama IKIM, inspirasi Inforia Islami. Sertai kempen Jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Buku terbitan terbaru IKIM, Islam dan Wabak, pengajaran daripada COVID-19. Buku ini memerihalkan pendekatan Islam terhadap wabak dengan mengetengahkan fakta-fakta tentang COVID-19 dari sudut syariah, pemikiran Islam, prinsip kesihatan, kekeluargaan dan kerohanian. Dapatkan segera buku keluaran terbaru ini dengan harga RM20 di ikimniaga.my. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Kuala Terengganu 100.2 FM. Terima kasih atas perhatian anda. Terus setia bersama-sama di IKIM Inspirasi Inforia Islami menerusi Maulid Ad-Kim untuk kita pelajari dan kita sama-sama ketahui tentang akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pada malam ini nak bercerita dah Ustaz saya kongsikan tadi tentang baginda begitu kasih kepada umatnya, dan selepas ini kita dengarkan baginda begitu bimbang sekiranya umat baginda diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz untuk pengajian kita malam ini. Baik. Syukran jazilan Faiz. Hadirin, seperti yang Faiz sebutkan tadi, baginda sangat bimbang kalau umat ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tala qaulallahi fi Ibrahim. Nabi sesungguhnya membaca ayat firmanullah tentang keluhan Nabi Ibrahim. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Ini disebut di dalam Al-Quranul Karim, surah Ibrahim. Apa keluhan Nabi Ibrahim? Wahai Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Maka sesiapa yang mengikutiku, maksudnya di kalangan kaum baginda,
maka sesungguhnya orang itu termasuk di dalam golonganku. Seolah-olah Nabi Ibrahim pasrah. Ya Allah, sudah berdakwah pada mereka, lalu mereka disesatkan oleh berhala-berhala itu. Ini merujuk kepada kaum Namrud ataupun kaum Namarrud. Kaum Namrud ataupun kaum Namarrud. Lalu Nabi Ibrahim pasrah, ya Allah, kalau mereka ikut saya, maka mereka itu adalah di kalanganku. Seolah-olah kalau tidak pun itu terpulang padamu. Seolah-olah Nabi Ibrahim mengatakan begitu. Lalu Nabi membaca satu firmanullah yang lain pula tentang keluhan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa mengatakan, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kata Nabi Isa dalam surah Al-Maidah ayat 111. Pasrah Nabi Isa mengatakan, jika engkau wahai Allah menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba-Mu. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Seolah-olah kedua-duanya sudah pasrah. Terpulanglah padamu, ya Allah, jika mereka diampuni, ya, itu milikmu. Kalau mereka diazab, itu juga atas keputusanmu dan engkau berhak ke atasnya. Begitu. Nabi tidak mahu pasrah sedemikian. Nabi inginkan jangan kaumnya diazab. Nabi inginkan jangan diazab. Biar mereka itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Farafa'a yadayhi. Setelah Nabi baca 2 ayat Al-Quran tadi, Nabi pun mengangkat kedua tangan baginda yang mulia. Lalu Nabi berdoa, Allahumma ummati, ya Allah, umatku. Maksud, ya Allah, selamatkanlah umatku. Ya Allah, selamatkanlah umatku. Kalau Nabi Ibrahim dan Nabi Isa sudah pasrah, kalaupun nak diazabkan kaumnya, keduanya sudah berserah diri begitu. Tapi Nabi tak mahu untuk diazabkan, sehingga Nabi mengatakan, ummati, selamatkanlah umatku. Ketika itu Allah wabaka. Nabi pun menangis. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman kepada malaikat Jibril, ya Jibril, wahai Jibril, idhab ila Muhammad, pergi kepada Muhammad. Wa rabbuka a'lam, sedangkan Tuhanmu mengetahui. Fasalhu, cuba tanya pada Nabi, ma yubkik, apa yang menyebabkan kau menangis. Fa'atahu Jibril, lalu terus malaikat Jibril datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fasa'alahu, malaikat Jibril bertanya dengan Nabi, kenapa menangis? Fa'akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bima qala. Lalu Rasulullah bagi tahu kepada malaikat Jibril yang baginda sangat sayang kepada umat, jangan sampai umat itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'lam, sedangkan Allah tahu semua itu. Faqala Allah taala, maka Allah mengatakan, ya Jibril, setelah malaikat Jibril mengkhabarkan kepada Allah kembali bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis disebabkan takut umatnya diazabkan. Nabi tidak mahu, maka Nabi inginkan umatnya selamat daripada azab. Lalu Allah maha mengetahui, sebagai nak menunjukkan bahawa malaikat Jibril walaupun hebat, walaupun agung, tetap juga di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah perintahkan, ya Jibril, wahai Jibril, idhab ila Muhammad, pergi kembali kepada Muhammad, faqul, dan katakan, inni sanurdika fi ummatika wala nasu'uka. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami akan menjadikan kamu redha, suka hati dengan umatmu, dan kami akan membuatkan kamu, dan kami tidak akan menjadikan kamu sedih, kerana kami akan menyelamatkan umatmu. Masya Allah, ini satu jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada azabnya, iaitu bagaimana berpegang kepada tauhid yang benar seperti yang diajar oleh baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tentang hadis yang kita bacakan ini, hadirin hadirat sekalian, Al-Imam An-Nawawi bagi komen. Apa kata beliau? Wa hadha min arjal ahadith di hadhihi al-ummah atau arjaha. Dan inilah termasuk hadis-hadis yang paling memberikan pengharapan bagi umat ini, atau inilah hadis yang paling memberikan pengharapan. Maksud harapan kita ini untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dan untuk selamat daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Hadis inilah sehingga Allah memberi jaminan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam tadi, wahai Muhammad, kami tidak akan menjadikan kamu sedih di kalangan umatmu, sebab nanti kami akan menyelamatkan mereka semua. Mari kita lihat bagaimana Nabi sangat kasih kepada umat, tidak mahu diazabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatina Aisyah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Hal ata 'alaika yawmun kana ashadda min yaumi Uhud?" Wahai Rasulullah, apakah pernah datang kepadamu satu hari yang lebih berat dibandingkan dengan perang Uhud? Perang Uhud itu perang yang sangat dahsyat, tapi ada tak hari lain yang lebih dahsyat daripada itu? Qala, Nabi menjawab, "Laqad laqitu min qaumiki ma laqitu." Sesungguhnya aku telah mengalami penderitaan daripada kaummu apa yang aku rasa. Wa kana ashaddu ma laqitu minhum yaumal aqabah. Penderitaan paling berat yang aku rasakan ialah ketika hari Aqabah. Macam mana tu? Idza aradtu nafsi ala ibni abdi yalil ibni abdi kulal. Ketika aku menawarkan diri kepada ibnu abdi yalil bin abdi kulal, falam yujibni ila ma aradtu, tetapi dia tidak memenuhi apa yang aku minta. Fantalaqtu, lalu aku pun pergi. Wa ana mahmumun ala wajhi, dengan wajahku yang sedih. Falam astafiq, dan aku tak sedar pun. Illa wa ana biqarni sa'alib, sedih sangat berjalan, tak sedar pun Nabi melalui satu kawasan namanya Qarnul Al-Sa'alib. Satu tempat tu namanya Qarnul Al-Sa'alib. Farafa'tu ra'si, lalu aku pun mengangkat kepalaku. Fa'idha ana bisahabatin qad adallatni, rupa-rupanya aku berada di bawah awan yang sedang menaungiku. Di kawasan mana tadi? Qarnul Sa'alib. Fanadhartu fa'idha fiha Jibril, lalu aku lihat awan tadi itu dan rupa-rupanya ada Jibril di situ. Fanadani, malaikat Jibril menyeru dan memanggilku. Inna Allah, apa kata malaikat Jibril? Inna Allah qad sami'a qawla qawmika lak wa ma raddu alaik. Sesungguhnya Allah mendengar cemuhan kaummu dan apa yang mereka katakan padamu. Mereka menolak permintaanmu. Allah tahu tu. Wa qad ba'atha ilaika malakal jibal. Allah telah mengirimkan malaikat penjaga gunung. Tujuan lita'murahu bima syi'ta fihim. Kamu suruh apapun untuk mereka itu. Nak suruh mengazabkan ke, nak suruh mengapa-apakan kaum ke, silakan. Begitu seolah-olah. Ada malakul jibal. Malaikat gunung yang Allah hantarkan tadi itu pun menyuruh juga. Fasallama alayya, malaikat tadi memberi salam kepadaku. Thumma qala, lalu dia mengatakan, ya Muhammad, kata malaikat gunung. Faqala dhalika fi ma syi'ta, katakan apa sahaja yang kamu nak. In syi'ta an utbiqa alaihimul akhshabain, kalau kamu hai Muhammad inginkan saya ambil kedua gunung yang besar dan aku hempapkan di atas kepala mereka semua, aku akan lakukan. Masya Allah. Tuan-tuan, Nabi sedang bersedih sebegini, dicerca, ditolak oleh kaumnya. Kalau ada perasaan amarah, sudah pasti mahu. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bal arju an yakhrujallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yushriku bihi syai'a. Kata Nabi, aku
inginkan, jangan kamu lakukan begitu, tapi aku bahkan inginkan Allah akan melahirkan daripada tulang-tulang sulbi mereka anak keturunan yang beribadah kepada Allah semata-mata, tidak mempersekutukannya dengan apa jua sekalipun. Itu yang Nabi mahu. Boleh sahaja Nabi kata silakan, sudah pasti gunung akan menghempap kepala mereka. Tidak. Bermakna Nabi sangat sayang kepada umat, hatta orang yang menolak ajaran dan dakwah Nabi, boleh sahaja mereka dihempap malaikat dengan gunung yang besar, ada 2 gunung yang besar. Nabi katakan tidak, malah Nabi inginkan kalau mereka tidak beriman sekarang, keturunan mereka nanti akan beriman. Hadirin, itulah dia kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini, hatta kepada orang yang menolak dakwah dan tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan yang akan datang minggu hadapan insya-Allah kita akan sambung bagaimana Nabi tidak mahu umat baginda diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, nak menunjukkan kasih dan sayangnya Nabi kepada umat ini. Masya-Allah, tabarakallah. Kita akan berjumpa insya-Allah minggu hadapan dengan izin Allah. Hada wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz untuk perkongsian kita pada minggu ini. InsyaAllah kita harap begitu ialah sebab kita dah dengar tadi perkongsian tadi Ustaz, begitu kasih dan cintanya Nabi SAW. Semoga ianya menjadi motivasi untuk kita juga di akhir zaman ini dapat menghidupkan sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Dan akhirnya kita doa sama-sama semoga dikumpulkan kita nanti di syurga bersama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin insya-Allah. InsyaAllah Ustaz, terima kasih banyak Ustaz untuk ilmunya minggu ini. Sama-sama saya. Kita akan kembali semula minggu depan, hari dan waktu yang sama, Khamis 9 malam. Dan anda boleh dengarkan siaran ini Sabtu ini jam 9 malam. Untuk ulangannya boleh tonton kembali di Facebook kami, share. Semoga ramai beroleh ilmu. InsyaAllah jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda teruskan setia bersama kami. Dengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami. Semua perkara, semua unsur jirim yang ada di dunia ini ataupun di alam ini dicipta oleh Allah. Jadi sains mengkaji ciptaan Allah. Masya Allah. Jadi sebab itu saya kata penting untuk kita ada pandangan alam ini. Teruskan bersama saya Syekh Muhammad Saifuddin dan Syekh Muhammad Saleh dalam program Sains dan Islam pada setiap hari Jumaat pukul 12.15 tengah hari. Hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Rutin harian saya setiap pagi, perkara pertama saya buat ialah minum 2 sudu serai mas kurma Hidayah Plus. Dengan pengambilan secara berterusan, Alhamdulillah, semua kerja dapat diuruskan dengan baik dan bertenaga sampai ke malam. Serai mas kurma Hidayah Plus ni adalah nutrisi tambahan semula jadi. Untuk kekal bertenaga, terus dapatkan serai mas kurma Hidayah Plus di toko-toko jamu dan farmasi seluruh Malaysia. Dan ikuti perkembangan kami di media sosial, Facebook dan Instagram Serai Mas. Atau hubungi kami di talian 013-782-5282. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Obat. Bang, ni campur ni satu lagi berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Package combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 0173452564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Kunci kereta, beg duit, telefon bimbit. Okey, dah cukup semua. Jom keluar. Belum lagi, terlupa pula pelitup muka dengan hand sanitizer. Ingat, pakai pelitup muka sekiranya anda berada di tempat awam dan sesak serta di dalam pengangkutan awam. Sentiasa amalkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dengan orang lain. Jadilah warga negara yang prihatin dan patuh kepada SOP dan arahan kerajaan dalam membendung penularan wabak COVID-19. Malaysia prihatin, kita jaga kita. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Apa cerita warna pagi Dengarkan.
Terpesona tengok ikan-ikan di sebelah Prof tu. Dia setia daripada pagi tadi. Dan kalau tengok cerita tentang ikan ni kan, macam ikan kat laut kan Prof kan, air laut kan masing amat air laut tu. Tapi bila ikan tu ditangkap, dijual, tak rasa pun masing tu, malah siap jual mahal lagi. Kita pula macam mana Prof? Nak hidup berimpak tinggi. Kita nak ada 3D setiap hari. 3D. Okey. Dari segi self mastery, dari segi dunia dalaman saya, apa aku nak buat? Mungkin istighfar. Dari segi kesihatan aku, okey hari ni nak tukar daripada